Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat semua. Dah 2 hari saya tak live, baru ni saya live dan saya buat update daripada tapak korban. Ingat lagi tak dalam beberapa hari lepas, alhamdulillah, kepada siapa yang berjaya melakukan korban, dah selesai melakukan ibadat korban, ucaplah tahniah kepada diri masing-masing. Alhamdulillah, dan kita berdoa banyak-banyak sempena hari Jumaat hari ini, Allah terimalah segala ibadat kita. Tapi hari ni saya tak nak ulas panjang-panjang pasal korban. Saya rasa semua orang dah dapatlah manfaat, ibarah daripada korban yang kita lakukan baru ni lah. Cuma saya nak ambil peluang nak ucap terima kasih banyak kepada semualah yang sudi berkorban dengan kita tu. Hari ni sebenarnya saya nak ulas tentang cerita yang tengah viral dan saya rasalah malam ni adalah episod akhir, iaitu Melo untuk Firdaus. Siapa sini yang tengok Melo untuk Firdaus? Fauzidah Ahmad, Samaniah Omar bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Rosalinda Rosares. Nama dia Rosalinda Rosares, macam cerita Rosalinda. Terima kasih Kak Puan Halimah, alhamdulillah. Azhar Azlan, salam Jumaat. Juwairiyah, terima kasih sebab join juga. Nur Cahaya. Okey, hari ni saya nak cerita tentang Melo untuk Firdaus. Sebenarnya saya sendiri pun rasa terpanggil lah untuk buat review tentang cerita Melo untuk Firdaus. Buat pengetahuan semua, saya ni memang peminat novel. Kebanyakan cerita-cerita yang viral ni saya adalah novel dia, termasuklah Melo untuk Firdaus ni. Tapi biasanya saya lebih meminati novel tulisan penulis lama-lama. Sebab dulu saya start dengan novel Shah Nur Ahmad, novel sastrawan negara Ismail Said, cerita-cerita Faridah Hanum, Hamka Tenggelam Kapal Van der Wijk. So ada banyaklah novel-novel. Samad kan, Samad Ismail. Itu banyak novel-novel yang saya baca. Dan kemudiannya saya juga terdedah jugalah kepada novel-novel contemporary. Cuma masa tu tak ada nak baca macam dulu-dulu. Dulu tak apalah, dekat universiti, dekat sekolah, gila-gila punya baca novel lah. Kak Limah kata tak tengok. Tak apa Kak Limah, tak tengok, alhamdulillah. Tapi saya nak ceritanya, ada beberapa watak dalam ni yang saya nampak dia tidak bersesuaian dengan Islam. Dia menggambarkan keadaan bagaimana orang tu dia apabila tidak mementingkan syariat dalam menjalani kehidupan dia. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni berkeluarga, syariat tu dia kena letak nombor 1. Bukan nafsu, bukan cinta, bukan emosi. Kena letak syariat dulu nombor 1. InsyaAllah kalau kita berusaha untuk ikut syariat, walaupun katalah perkahwinan kita ni menuju kegagalan, tapi hidup kita ni berpandu kepada neraca dan panduan Allah SWT. Itu pun maknanya kita akan dapat kebahagiaan, insya-Allah. Hidup ini bukan semata-mata berkisar tentang diri kita, diri suami kita. Tak dengar suara? Cuba cek suara okey ke tak? Orang lain macam mana? Dengar suara tak? Saya rasa macam orang lain dengar ni. Ustazah saya kalau baca buku, last buku baca saya. Saya ni macam mana, bekas lecturer memanglah kena rajin baca buku kan. Tapi kalau novel tu memang kau-kau lah. Biasa saya baca novel ni ketika travel. Kalau time travel saya biasa baca novel. Dengar alhamdulillah. Okey, 50 orang live. Okay, saya nak komen pasal watak-watak dalam Melo untuk Firdaus lah. Sebenarnya kita ni dalam kehidupan kita bukan about diri kita dan juga diri suami kita dan ahli keluarga kita semata-mata. Tapi hidup kita ni sebenarnya dia diri kita dan ummah. Itu yang paling penting sekali lah. Kan, maknanya bila kita buat sesuatu, apakah sumbangan kita terhadap perkembangan ummah dan macam mana kita nak pastikan yang kita ni kehidupan kita berjalan dengan baik, maka kita kena ikutlah panduan syariat. InsyaAllah orang yang ikut panduan syariat dia tidak akan sesat. Yang kedua, orang yang ikut syariat ni insya-Allah dia akan dapat kebahagiaan hakiki. Maksudnya macam mana? Mungkin dia kurang bahagia di dunia, tetapi dia tetap rasa tenang, dia rasa seronok, dia rasa berharga, dan yang paling penting dia akan dapat kebahagiaan hakiki yang mana di akhirat kita akan hidup lagi lama atas dunia ini. Kan macam tu sebab tu Allah sebutlah dalam Quran, boleh tengok dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Allah sebut apa dia? Wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dia kata semua orang kena berpegang dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Dan insya-Allah wadhkurullah 'alaikum, dan engkau hendaklah ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sewalaupun kamu semua ni saling bermusuhan, tapi ingatlah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah fa'allafa baina qulubikum, dan Allah lah yang akan menyatukan hati-hati kita semua. Kalau dalam keluarga, yang akan menyatukan hati kita, hati suami kita, hati anak-anak kita, hati mak ayah kita. Bukan kita, kita tak boleh pegang hati manusia, tapi yang boleh pegang hati manusia siapa dia? Pembuat dan penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apabila Allah cantumkan hati-hati manusia ini atas dasar agama, maka akan jadilah mereka ini bersaudara, rapat di antara satu sama lain. Walaupun mereka ni berada hampir dekat dengan tebing neraka, tapi Allah akan selamatkan mereka. Semoga kita semua akan dapat hidayah daripada Allah SWT. Bila saya tengok cerita-cerita novel sekarang ni, cerita-cerita yang viral ni, saya nampak seolah-olah pandangan agama tu tidak dititik beratkan. Pertama, kita tengok watak siapa? Watak Harith. Dalam tu dia ada satu watak namanya Harith. Hari ni adalah BFF kepada heroin tu, iaitu Melo. Nasib baik saya sebut nama tu betul kan? Sebab saya tak adalah tengok mengikuti. Saya biasa saya akan tengok awal, tengah, akhir. Saya lebih suka baca novel berbanding tengok. Kalau tengok ni saya nak laju-laju je. Sebab apa nak tengok laju-laju? Just untuk faham. Nak tahu perkembangan yang berlaku sekarang di kalangan anak muda, perkembangan berlaku di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa yang berlaku dalam TV tu dia represent masyarakat lah. Dan cara kita berfikir, itulah cara masyarakat Malaysia berfikir. So kita tengok pertama watak Harith. Dia ni adalah seorang lelaki BFF kepada watak Melo. Dan dia tahu dah Melo ni ada suami, namanya apa? Suami Melo, Firdaus. Firdaus tu adalah suami Melo. Tapi boleh pula maknanya atas nama BFF tu mereka keluar berdua-duaan, cerita masalah. Boleh tak macam tu? Sebenarnya kalau ikut syariat tak boleh. Kan? Sebab apa? Pertama, kalau kita ada masalah dengan suami, kena cari orang yang betul untuk cerita masalah. Jangan cari orang lain untuk cerita masalah. Kalau kita cari BFF contohnya, BFF kita pula lelaki, ia boleh mengundang fitnah. Yang kedua, kawan tu pula ada minat. Orang kata minat ni maksudnya dia memang dah jatuh cinta dekat kita, ada perasaan. Jadi bila ada perasaan, kita layan pula dia sebagai BFF, dia ada perasaan dan kita tahu dia ada perasaan. Benda tu boleh membawa kepada dosa tau. Sebab tu pengajaran pertama, kalau ada masalah dengan suami, rujuk orang yang betul. Janganlah cari berlainan jantina. Bila berlainan jantina, itu yang jadi masalah sekarang. Skandal sana, skandal sini. Suami entah ke mana, BFF entah ke mana, lelaki entah mana, kawan-kawan dekat office kat mana. Nampak tak? So benda pertama kita kena ingat. Yang kedua, okey. Yang kedua pula, apa dia yang kedua saya nak cerita tentang Harith ni? Sebelum tu saya nak buat promo sikit lah kan. Siapa yang nak ikut umrah bersama dengan saya 25 Ogos hingga 5 September, insya-Allah pergi dengan saya. Nanti kita akan cerita lagi tentang isu-isu keluarga, macam mana nak buat amalan-amalan dia. Kalau yang dah berumur tu, macam mana kita nak membantu anak-anak cucu kita supaya akhirnya keluarga mereka tu harmoni, bahagia, dan lahir daripada anak cucu kita ni orang-orang yang memperjuangkan Islam, bukan mengkhianati Islam. Jom join saya punya umrah bila 25 Ogos hingga 5 September. Tempat tak banyak dah. Klik link dengan segera. Tanya saya punya admin tu lah. Okey, dekat IG pun kita tengah live, dekat FB pun tengah live. So siapa nak pergi umrah bersama dengan Ustazah Asma Hussein, bolehlah tekan segera link yang ada dekat bawah tu. Okey, sambung balik cerita Harith ni. Lepas tu boleh tak kalau kita ni isteri orang ataupun suami orang, kita ada BFF selain daripada maknanya interjantina lah. Kalau kita lelaki, kita ada BFF perempuan. Kalau kita perempuan, kita BFF lelaki. Boleh tak? Kalau saya minta maaf. Kalau boleh, jangan ada BFF di luar orang kata berlainan jantina. Kalau nak BFF juga boleh. Saya macam ni. Macam suami saya, dia ada juga kawan. Saya pun ada kawan sebelum kahwin. Tapi lepas kami berkahwin, kalau yang lelaki, dia baik juga dengan suami saya. Kalau yang perempuan, dia baik juga dengan saya. So kami dah jadi bukan BFF, dia dah jadi macam couple BFF.
Dia couple yang kawan baik kami juga couple kawan baik dia. Itu nasihat saya. Sebab apa? Sebab kita dah isteri orang, kita suami orang, tiba-tiba ada BFF, itu benda yang orang kata boleh mendatangkan dosa. Macam mana nak berkat dalam keluarga, betul tak? Benda tu yang kita kena faham. Lepas tu, Haris ni pula, tak puas hati lagi ni saya tentang Haris ni. Kan, saya rasa bagus dah dia ambil Melo tu pergi berubat, is okay. Tetapi dia ni pula jadi batu api. Dia kata bukan saya nak jadi batu api, tapi saya nak tunggu dia bercerai je, lepas tu nak kahwin. Saya minta maaf kalau orang tu belum bercerai dan bukan dalam edah, apatah lagi kalau misalnya kata, oh Ustazah dia ingatkan orang tu bercerai sebab CD tu kan tipu. Dia lagi yang watak seorang lagi jahat tu kan. Dia kata CD tu tipu, kata dah bercerai, tapi orang tu dalam edah tu. Dalam edah kita tak boleh bercakap tentang perkahwinan yang lain. Dia kena settle dulu perkahwinan pertama, dia kena settle dulu edah, baru boleh bercakap tentang jodoh yang baru. Ustazah kalau macam tu terlepas lah. Di sinilah kita nak kata akidah kita dengan Allah SWT. Kalau dia jodoh, insya-Allah guna cara yang betul. Tapi Ustazah macam mana kalau misalnya Haris ni nak bantu kawan dia yang Melo supaya dia ni maknanya tidaklah teraniaya oleh suaminya Firdaus ketika itu. Saya nasihatkan dia jangan buat seorang, dia kena buat secara berkumpulan. Panggil lagi kawan dia, kan kita ada Dewi ke siapa-siapa tu, panggil kawan untuk bantu. Jangan kita buat seorang sama seorang. Kalau buat seorang sama seorang, dia boleh mengundang pada zina, dia boleh mengganggu hubungan suami isteri sedia asal. Ustazah, tapi Firdaus tu kan jahat. Takkan kita tak nak bantu? Fadil Sabri kata, nak tengok dulu Ustazah cerita tu. Tak sempat nak tengok lagi, duk kalut kau pilihan raya. Wah, Fadil ni kuat sangat pilihan raya ni. Tak apa, sambil-sambil relax pening dengar Api Aryu ni, kita tengok cerita Melo itu Firdaus. Jadinya, bila dalam keadaan macam tu, dia tak boleh lah orang kata nak masuk potong tengah jalan. Kalau nak bantu, bantu secara berjemaah, berkumpulan. Panggil 2-3 orang kawan, bincang dengan mak ayah, bantu. Itu cara yang betul. Tapi kalau seorang sama seorang, minta maaf, dia boleh mengundang kepada zina, mengundang kepada benda-benda haram. Okey, satu. Okey, itu watak Haris. Jadi kalau lepas ni, kalau kita nak bantu BFF kita perempuan atau lelaki lah, tapi berlainan jantina, saya dah sebut, tolong guna kaedah syariat. Apatah lagi kalau kita tahu kita ada perasaan pada isteri orang, berdosa. Saya sebut terus berdosa. Cerita apa ni berdosa ni masuk sekaligus. Tapi itulah realiti kehidupan sekarang. Nak buat apa-apa, tolong ikut syariat. InsyaAllah ada berkat. Bukan is about emosi, about kasih sayang, about perlindungan semata-mata. Tapi kalau kita nak melindungi orang, melindungilah dengan kaedah syariat. Okey, dua-dua ni tengah tinggi ni. Dekat IG pun tinggi, dekat FB pun tinggi. Alhamdulillah, ramainya peminat Melo untuk Firdaus kan. Okey, sambil-sambil tu saya nak promo siapa yang nak pergi umrah bersama dengan saya, nak dengar lagi shortage saya, nak sama-sama berubah dengan saya pun banyak benda lah yang saya nak orang kata baiki diri, suci diri ketika di Mekah nanti. InsyaAllah ikutlah saya punya umrah nanti 25 Ogos hingga 5 September. Ya, ada soft porn. Ya betul. Asyik-asyik tanya, awak nak ke saya ke? Awak nak ke saya ke? Tapi kalau kira lebih baiklah lagi daripada hak lain terus peluk terus, betul tak? Sebab itu saya nak kena ulas ni Nadira supaya kita faham. Sebab saya nampak kalut sungguh cerita ni, syariat tak tahu ke mana. Mas kata saya tengok cerita Melo Ustazah sambil dengar Ustazah. Okey. Tapi saya jenis tengok awal, tengah, akhir, habis. Sebab barulah tahu apakah perkembangan masyarakat sekarang. Sebab saya tak sempat nak tengok macam korang semua. Tak ada masa kan. Tapi kalau baca novel, biasa saya akan buat time saya travel atas kapal terbang, biasa saya akan baca novel. Tu pun kalau tak ada kerja lah. Tapi kadang-kadang buat kerja je atas kapal terbang ni. Okey, seterusnya. Watak yang kedua, watak ayah Walid. Ayah Walid dia tu. Dia ni walaupun anak dia kena pukul dekat suami dia, kan dia sayang sangat dekat menantu dia ni, kan, walaupun kena pukul, nafkah tak tahu ke mana, dia tetap menangkan menantu dia. Dan yang bestnya dia guna alasan jangan derhaka, kena taat kepada suami. Bila kena pukul, itu tandanya suami nak mendidik isteri. Saya minta maaf, dalam Islam kan dia ada hak dia. Suami ni dia kena bertanggungjawab dari sudut nafkah.
Lepas tu tidak ada istilah pukul, tendang, tarik rambut. Lepas tu tak bagi balik berjumpa dengan ibu bapa. Saya dah ceritalah dalam live saya sebelum ni. Seorang anak perempuan dia ada berhak untuk balik berjumpa dengan mak ayah dia. Dia berhak untuk membuat keputusan sendiri. Dia berhak menguruskan harta dia sendiri. Tapi kalau dia bantu suami, itu adalah maksudnya ihsan daripada seorang isteri untuk bantu suami supaya nak harmonikan rumah tangga. InsyaAllah Allah akan bagi pahala besar bagi isteri yang sanggup berkorban bantu suami. Tapi suami itu pun kenalah jalankan tanggungjawab dia. Bukan ambil kesempatan, tak dengar kata sikit naik tangan, tendang semua. Yang dikatakan naik tangan dalam Al-Quran tu bukan naik tangan tendang begitu. Dia ada kaedah-kaedah dia. Naik tangan tu dia macam kiasan. Bukan sampai memukul. Ibarat kata bila nak didik isteri, mula-mula asingkan tempat tidur. Buat teguran. Lepas tu asingkan tempat tidur. Lepas tu bila kata pukul tu bukan pukul pen gitu. Dia tak boleh. Muka semua tak boleh. Lepas tu bila nak pukul angkat ketiak. Macam ni je. Macam orang kata pen. Macam tu je. Dia tak boleh angkat ketiak ni. Ini bukan angkat ketiak. Dia angkat. Tumbuk terus. Ini bukan kaedah Islam. Lepas tu ayah dia kata tak apa. Untuk mendidik supaya tak jadi isteri derhaka. Tidak ada istilah derhaka bila seorang isteri mempertahankan hak dia. Seorang isteri nak jaga anak-anak dia. Seorang isteri nak balik rumah mak ayah dia. Itu bukan derhaka namanya. Dalam kes ini, kalau saya jadi isteri tu, first bila saya lari daripada rumah, kan dia ada kan lari daripada rumah, dia kata isteri derhaka. Tak derhaka. Bila dia lari daripada rumah, first dia kena pergi ke mana? Saya nak pesan banyak kali. First, kalau kena pukul, kena dera macam ni, Islam dah ajar dah. First, pergi lari pejabat agama, buat report dulu. Supaya nak protect diri kita, jangan dikatakan nusyus dalam mahkamah. Dia macam ni. Hukum tu dah ada. Tapi kita kena bijak juga menggunakan undang-undang. Sebab hakim dia tak boleh masuk dalam rumah kita. Nak cek, dia bukan duduk dalam cerita macam kita. Hakim ni dia akan dengar based on evidence. So you should provide evidence. So first bila awak lari, bila kena pukul dekat suami tu, kena dera, kena macam-macam kan, macam tu. Akhirnya awak lari tu pergi dulu pertama pejabat agama. Buat report dulu. So dapat cover letter tu, dapat cover report, tak apa dah. Kalau tak boleh pergi pejabat agama, contohnya pergi terus ke hospital, dapatkan dulu cover report daripada hospital supaya ada bukti. So kalau apa-apa digunakan mahkamah, awak ada bukti yang kukuh untuk mengatakan yang awak ni sebenarnya tidak diadili. Tidak dibuat secara adil sebagai seorang isteri dan dia telah melanggar hak seorang isteri. Ni saya ajar ni lah Lepas tu yang ketiga, pergi balai polis pun tak apa. Sebab balai polis nanti dapatkan cover report. Lepas tu barulah balik rumah mak ayah. Kalau awak kena pukul, patah riuk semua, kan macam tu kan dah cedera-cedera balik rumah. Itu susah bila naik mahkamah tu. Mudah juga. Tapi kalau ada cover report evidence, tak boleh kata apa dah. So perempuan kena cerdik. Sebenarnya ada hak menurut Islam. Dalam kitab fiqh pun ada. Hak menurut undang-undang keluarga Islam ke ada. Tetapi kenalah cerdik. Kalau kita sayang macam mana pun, janganlah sampai mencederakan dan menganiaya diri sendiri. Apatah lagi kita ada anak. Okey, itu satu watak Walid tu kan. Tapi Walid dah menyesal lah. Sebab dia sendiri pun kena pukul kat menantu dia. Apa hukum menantu pukul mertua? Itu memang berdosa terus lah. Sebab macam kita pukul ayah kita, boleh? Mertua ni macam ayah tu berdosa terus. Banyak sungguh cerita. Yang ketiga melu. Saya rasa lah melu ni dia kena ikut cara syariat sikit. Betul tak? Dia tu dah tahu dah yang rupanya dia ni ditipu, konon-konon suaminya bercerai. Lepas tu dia boleh pula cakap dekat lelaki lain Haris tu. Yelah saya tahulah perasaan dalam dia tu dia nakkan suami dia lagi. Betul dah dia dalam proses nak bercerai. Tetapi ketika proses nak bercerai, boleh tak kita cakap dekat lelaki lain I love you? Boleh tak? Siapa ada kat sini tolong jawab, boleh tak ketika kita dalam proses nak bercerai, tak bercerai lagi ni, tak proses pun lagi, baru cakap nak bercerai sebab hati nak marah ni, sebab sebanyak salah sangka ni. Syafiqah Syafi'i boleh ikut pengajaran ke cerita melu tu? Ni saya dah cerita lah ni, apa benda-benda yang tak patut kita ikut tu. Pemikiran tidak ikut syariat. Jadi macam mana kita nak bahagia dunia akhirat? Macam mana anak tu kita nak lahirkan anak yang bagus? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Betul, semua setuju tak boleh. Tak boleh, walaupun kita cinta macam mana pun. Kan?
Walau kita cinta macam mana pun, kita kena tahan dulu emosi kita ni. Biar selesai dulu perkahwinan kita yang pertama. Kalau rasa nak putus, kalau rasa nak bercerai, biar selesai dulu. Habis edah, ikut mu lah nak kahwin dengan siapa pun ketika itu. Nak cakap I love you, kita nak kahwin sekarang, tak apa, biar habis edah. Dia dalam Islam ni, kita kena habiskan satu-satu kontrak. Satu kontrak itu kita selesai, baru kita buka kontrak yang baru. Dia jangan kontrak bercampur-campur kontrak. Apa maksud kontrak bercampur-campur kontrak? Bercampur-campur kontrak ni maksudnya, dalam tu kita dah berkahwin dengan orang lain, tiba-tiba kita cakap I love you dekat orang lain. Sebab kita kata kononnya nak bercerai. Saya minta maaf, banyak saya jumpa kes anak-anak murid saya pun yang mana dia kata, Ustazah, saya ada kekasih kat luar, sebab lagi pun saya nak bercerai dah dengan suami saya. Saya ada kekasih kat luar, sebab saya pun saya nak bercerai dah dengan isteri saya. Saya kata, awak ni nak bercerai, dah proses. Kalau proses pun dah tak habis lagi, jangan bincang lagi, betul tak? Kadang-kadang ustazah yang perempuan ni pun soha gelenyar. Sedap dia bagi gelenyar tu. Ustazah, dalam Islam mertua boleh tegur anak dan menantu. Orang Melayu ajar supaya jangan komen atau masuk campur anak menantu. Afifah, saya sangat seronok dengan beberapa watak dalam meluk untuk Firdaus. Pertama, watak mak ayah dan mak kepada Firdaus tu bagus. Lepas tu mak ayah kepada Melo tu bagus. Dia bagi nasihat. Kamu ni kena ikut agama, tak betul. Kamu ni masih isteri orang, betul ke? Maknanya dia bagi tahu tu supaya balik pada agama. Anak ni mu kena ingat. Dia tu sampai berair mata. Saya tengok ayah dia. Sebab saya faham lah, sebab saya ada anak. So saya melihat daripada perspektif ibu yang ada anak tau. Anak saya pun dah besar, mungkin akan kahwin tak lama lagi. So masa tu saya tengok tu, saya nampak mata ayah dia tu berair. Ayah dia bagi tahu, kena tengok ni, hukum agama, kamu masih isteri orang. Dia nak bagi tahu. Tapi nak bagi tahu kuat-kuat, takutkan anak lari lagi. Kita ni mak ayah kita rasa bersalah nak tegur. Jadi tapi dalam watak ni dia tegur. Satu lagi Raika. Raika tu bagus. Cara dia nak menjaga Melo, cara dia nak menjaga Firdaus, dia bagi nasihat kau-kau. Kalau time dia nasihat. Kalau dia nak marah. Dan bila dia jumpa Melo tu, dia bukan kata, saya cinta kau, tak apalah Melo. Dia bukan jadi batu api, dia nasihat betul. Jadi kita kalau boleh nak nasihat orang, biar jadi macam Raika tu. Abang angkat kepada si Firdaus. Kalau kita mak ayah ni, nak masuk campur boleh. Apabila kita nampak anak tu tak betul jalan ikut Islam, atau membawa kepada mudarat, boleh masuk campur. Sebenarnya budaya tak masuk campur dalam keluarga orang lain, bukan saja dalam budaya Melayu. Budaya orang putih sama. Once you dah kahwin dengan orang lain, it's your problem, it's your family. Kalau dalam budaya orang putih, tak balik kampung 2-3 tahun tu biasa. Kalau budaya kita, kena balik kampung, kalau tidak menangis-nangis. Buat cerita pula, anak tak balik kampung ketika raya, sedih. Itu budaya kita, which means kita tak boleh campur dengan cara tak betul, sehingga menyebabkan perbalahan tu tak boleh campur dalam budaya orang Melayu. Tetapi kita boleh campur untuk menyelesaikan masalah. Sebab tu kalau orang dulu-dulu, bila dia berkonflik dalam keluarga, contohlah kes Melo dengan Firdaus, dia bawa bincang sama orang tua. Kalau mak ayah tak boleh selesai, dia kena cari pak saudara ke, mak saudara ke, tok saudara ke yang menjadi orang rujukan. Dia panggil trustable person dalam keluarga. Dia bukan pergi cerita merata-rata, dia cari siapa yang ada sikoh dalam bahasa Arabnya dia panggil, ataupun orang yang dipercayai, orang yang dihormati. Siapa dia? Kalau tak ada dalam keluarga orang yang dihormati, pak saudara tak ada, ketuk pun tak boleh hormat lah ke, dia akan cari tok lebay, dia akan cari tok imam, dia akan cari ustaz, dia akan cari cikgu kat kampung yang mana boleh bagi nasihat. Cikgu antara orang yang dihormati di kampung dulu-dulu. So nak ceritanya orang zaman dulu, bukan dia kata tak peduli langsung rumah tangga orang, tidak. Kita sekarang tak faham budaya Melayu. Orang Melayu dia bukan masuk campur sembrono tanpa peraturan, tapi dia masuk campur untuk selesaikan masalah. Dia bawa bincang di kalangan orang tua, dan bila orang tua buat keputusan, anak-anak tu dengar. Ini orang dulu. Sebab tu dulu kalau saya baca lah dalam reporting case, kita dulu tak banyak reporting case dekat mahkamah 1950-an ke bawah. Until bila British dah start masuk kita punya undang-undang dia, mahkamah dia, barulah start banyak reporting case. Lepas tu British pun kata, orang Melayu bodoh, dulu tak pandai menulis, tak pergi mahkamah, tak buat reporting case. Bukan bodoh, kita selesai tu di peringkat, dia panggil perantara. Kalau dalam bahasa Inggeris kan panggil arbitration. Kalau dalam bahasa mahkamah sekarang, bahkan masyarakat kita panggil suluh.
Suluh tu berlaku di peringkat keluarga. Suluh-suluh ni proses perdamaian. So sekarang kalau nak masuk campur boleh guna kaedah suluh. Zaman dulu suluh tu berlaku dalam keluarga masing-masing dan kampung masing-masing. Tapi sekarang oleh kerana kita ni dah tak balik dah kepada akar umbi budaya Melayu, dah aku, engkau, dah bercampur dah dengan budaya barat semua akibat daripada penjajahan. Tengok cerita Mak Kilau kan? Apa yang berlaku? Suluh tu telah diinstitusikan, proses perdamaian tu diinstitusikan di bawah mahkamah dan juga pejabat. Itu cerita asal. Lepas ni, kalau kita ada anak menantu, kita kena cari jalan macam mana nak selesai masalah. Macam mak mertua saya bagus. Kalau anak menantu baloh, dia akan kata pandai-pandai lah mu handle, dah sama tua. Tapi kena bagi juga nasihat. Dia bagi nasihat indirectly. Nampak tak? Okey, sekali lagi. Kalaulah kita semua ni ada masalah lah. Berkaitan dengan rumah tangga ke, janganlah pertama jadikan cerita sebagai sandaran. Cuba tengok Melo tu, cuba tengok Fidah tu, kita pun nak tiru apa yang dia buat. Tiru Haris, tak boleh betul. Kena tiru Quran. Lepas tu kalau kita ada masalah, carilah Allah SWT, cari doa-doa mustajab, tempat-tempat mustajab. Sebab tu kalau siapa-siapa ada masalah juga, jom join saya umrah pada 25 Ogos hingga 5 September nanti. InsyaAllah kat situ kita sama-sama bincang. Saya pun nak tazkirah juga. Sama-sama menyucikan diri. Kita pergi ke Mekah bersama-sama. InsyaAllah kat sana nanti kita bincang macam mana nak baikkan semula diri kita. Nak baikkan keluarga kita. Yang paling penting kita nak anak-anak kita ni baguslah. Terlahirnya daripada rahim kita, daripada keluarga kita. Kalau yang lelaki tu, anak-anak dan cucu-cucu yang bagus-bagus. Yang bukan macam ni. Apa watak macam ni? Nak handle keluarga pun tak fikir agama. Letaknya emosi. Ada suami, I love you. Saya cukup tak setuju. Biarlah kita ni tak cinta kat suami kita jahat macam mana pun, selesailah cari Islam dulu. Break the contract first. And then you barulah buat kontrak yang baru. Jangan kita breach the contract dengan cara haram. Haram tu, betul tak? Wallahu a'lam bisawab. Wah, banyaknya orang komen hari ni. Mentah-mentah lah malam ni. Cerita terakhir kan. Okey, Irni tanya pasal sulam benang kolagen, terapi cakap halal. Okey, yang sulam benang ni dia ada banyak jenis. Ada yang halal, ada yang tak. Irni Halim, kalau nak tahu, saya akan buat live nanti pukul 9 malam hari Selasa minggu depan. Untuk saya bincangkan tentang halal haram kosmetik, terapi dan perawatan wajah. Boleh Irni? Siapa nak join saya punya Facebook group, tanyalah Ustazah Fit Wanita. Dah ya? Tolong masukkan dekat IG link Facebook group Tanyalah Ustazah Fit Wanita. Masuk kat situ, nanti saya akan cerita. Betul Hajar kata sekarang ni tak berlandaskan hukum. Saya tengok cerita tu jadi pening. Saya tengok sekejap je. Betul. Tapi Ustazah, drama macam tu lah yang rating tinggi list. Kita tengok tu pun biar cerdik kan. Janganlah pula kita duk terikut-ikut dia. Tu maksudnya. Ustazah, kalau ada adik ipar 2 boleh masuk campur ke bercakap daripada boleh. Macam saya anak sulung. Bila sampai satu tahap, kita bincang ni cara pak mata, cara profesional supaya kita boleh bantu anak beranak kita, terutama adik-adik saya ni, kita bantu tapi untuk menyelesaikan masalah. Apa maksud menyelesaikan masalah? Bukan kita pergi bantu, kita pun pergi kecek merata. Mu tahu tak Kak Angah masalah begini? Mu tahu tak? Mu tahu. Habis cerita kat orang. Awak ni nak menyelesaikan masalah ke? Nak bawa mulut? Konon-konon awak lah orang yang pertama tahu segala cerita dalam keluarga. Ni salah. Nampak tak? Okey, dia kata berapa package Ustazah? Okey, tolong ni. Klik link, ada link tak dekat IG dah ya? Klik link segera. Saya pun sebenarnya bermula daripada DM tak apa. Sebab saya minta maaf, saya dia punya harga package tu dia ada banyak. So, awak kena pergi DM. InsyaAllah, kita doakanlah. Macam trend sekarang, suami orang bercinta dengan isteri orang. Ya, betul. Saya nak cerita awak, trend macam ni dah bermula 15 tahun kebelakangan ini. Bukan baru-baru 15 tahun kebelakangan ni dia biasa. Skandal suami orang, isteri orang. Yalah, kali pertama tengok macam bagus. Bila balik rumah, baru kau tahu sebenarnya bagus ke tak bagus. Melu untuk Fidah tu sebagai contoh, jangan kita buat macam tu. Betul Zaini. Sebab tu saya cerita supaya kadang-kadang orang muda kalau saya tak cerita ni, dia kurang faham. Dia ingat itulah cara yang betul untuk menangani masalah dalam keluarga. Kalau keluarga bakal mentua macam tu, macam mana nak tegur ya? Ini tajuk lain. InsyaAllah nanti kita akan belajar kemudian. Saya rasa sampai sini dulu kot. Sebab saya ni dah nak waktu Jumaat.
nak kena settlekan semua suami pun nak pergi solat Jumaat dah. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Nanti siapa yang peminat meluk untuk Firdaus, kalau tengok bersama anak dan keluarga, bagi tahu ni. Macam saya cerita ni supaya orang sedar. Bila dia tengok tu, with orang kata kritikan dan analisa yang membina. Itu maksudnya. Wallahualam bisawab. Siapa nak join umrah saya, klik link segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.